kitab kita, nafsu ada 7 tingkatan ya. Semua semula jadi dalam diri kita. Paling rendah itu nafsul ammarah. Nafsul ammarah ni dia suka pada benda-benda yang itu secara natural, secara semula jadi. Nafsul ammarah. Kalau benda yang kalau nak dia sendiri nak dibikin, mesti dia nak bikin benda yang salah, yang menyalahi. Kalau benda-benda yang baik, mesti dia tidak begitu minat. Itu nafsul ammarah. Tengok anak kita masih kecil, kalau kita kasih barang, dia ambil tangan kanan ke tangan kiri? Tangan kiri, itu nafsul ammarah. Dia kalau masuk rumah, kita tengok, masuk kaki kiri. Dia kalau masuk toilet, dia masuk kaki kanan. Itu nafsul ammarah. Dia suka benda yang menyalahi. Jadi nafsu, kita kena menyalahi nafsu baru betul. Nafsu ammarah, kalau nak buat ibadat, lihat, malas. Nak kena dorong. Nak kena dorong baru buat ibadat. Dan kalau buat maksiat, suka seronok nak kena bendung. Dia tak buat maksiat. Itu nafsu ammarah. Nanti kita akan bincang. Ya. Kemudian, nafsu itu kalau kita dah belajar hukum, kita dah belajar agama, kita dah tahu halal haram, boleh tak boleh, Allah murka ataupun tidak, kita masih terbuat juga, tetapi kita masih dah mula mencela diri kita. Dahulu kalau kita buat sesuatu, wah, puas hati. Sekarang bahkan kalau kita dah terbuat sesuatu yang mengingkari hukum Allah, langgar hukum Allah, kita akan merasa, wah, cemas hati. Berbeza. Itu nafsul lawamah namanya. Nafsu yang mencela. Nafsu yang mencela, nafsu lawamah, nafsu yang mencela. Dan ini perlu dipupuk terus. Dia cela. Berbeza nanti keadaannya. Kemudian apabila dia sudah cela akan sifat ini sendiri, akan kejelekannya gitu, Allah makin bukakan dia aib di dirinya, maka dia akan mula cari jalan macam mana nak mengatasi ini. Itu namanya nafsul mulhamah. Nafsu yang diberi ilham. Nafsu yang diberi ilham, dapat ilham macam mana nak mengatasi. Pada waktu-waktu yang dia patutnya pergi tempat yang bukan-bukan, dia tahan tukar, dia pergi daftar untuk belajar kuliah umpamanya, ya. Wangnya yang dia peruntukkan untuk pergi bikin kerja bukan-bukan, dia tahan, infakkan. Dia biasa, wah kalau tiap-tiap bulan dapat gajinya sekian, mesti ada berapa sebahagiannya tu dah dia cegakan untuk bikin bukan-bukan lah. Itu namanya apa. Kemudian apabila nafsunya sudah cari ilham, wang peruntukan itu dihabiskan untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Didermakan ke, digunakan untuk ziarah orang saleh ke, ataupun apa-apalah saja benda yang manfaat. Jadi duitnya untuk belanja untuk bukan-bukan dah tak ada. Itu namanya nafsul mulhamah. Kalau dulu bujangan masih bikin benda, suka bikin bukan-bukan, dia cari kahwin, cari isteri yang baik. Itu namanya nafsul mulhamah. Cari ilham macam mana nak mengatasi akan masalah ini. Dapat ilham, dia punya ibadat dah mula makin senang, makin mudah, maksiat dah mula makin renggang, sampai satu peringkat dia terbalik daripada nafsul ammarah. Iaitu apa? Kalau buat ibadat seronok, rindu, gembira, tunggu cari peluang. Tapi kalau buat maksiat, elakkan, jauh, tak senang, duka cita, menyesal. Itu nafsunya nafsu sudah mutmainnah, nafsu yang tenang. Nafsu mutmainnah inilah yang serendah-rendah nafsu yang patut setiap insan ada. Nafsul mutmainnah inilah serendah-rendah nafsu yang ditegur sapa oleh Allah Ta'ala lepas mati kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu rida dan diridai. Ya, baik. Nafsu yang tenang. Kalau buat ibadat, mudah. Tapi orang ini, dia punya, yang nama kita punya graf nafsu kita, bukan boleh terus naik gitu, bukan tau. Daripada nafsul amarah, nak naik nafsul lawamah, makin jatuh. Kalau dulu minum arak 1 botol, 1 minggu, sekarang masa tengah nak proses naik tu, makin banyak. Makin minum satu minggu, makin 3 botol. Kalau dulu makan rasuahnya 1 minggu, taruhlah sampai 300. Kalau makin dia nak elak, makin nak cuba nak lawan, makin rasuahnya makin satu minggu makan 500 umpamanya. Kalau bagi orang yang makan rasuah 500 pun sanggup ambil rasuah, itu ketulan api neraka. Orang sebutir api neraka pun tak berani kau sampai 500 ketulan api neraka ditelan dalam perut. Nauzubillah. Tak adalah saya tak telan, saya tak makan, saya cuma beli baju. Ya bagus, nanti kau buat selimut, itu api neraka. Allah, ya. Baik. Nafsul mutmainnah buat ibadat, dia tenteram, dia jiwa dia makin seronok. Dalam waktu gini dia naik, jatuhnya makin bawah. Tetapi beza.
buat maksiat dengan nafsul amarah, dengan buat maksiat dengan nafsul yang selain amarah berbeza. Nanti kita akan tengok ya. Maka dari itu dia naik, jatuhnya makin bawah tapi naik. Tapi kalau dulu dia kat bawah saja, tapi tak naik langsung. Rendah sekali. Kadang-kadang di bawah paras ya. Tapi kalau dia dah lawan makin gejolak, tapi ada naiknya. Sikit naiknya pun jadilah jatuh makin bawah lagi daripada dahulu. Itu yang buat orang nanti aku dulu jahat, sekarang makin nak ibadat kok makin jahat. Itu namanya kalau bilang gitu, kita bilang apa? Itu tanda ibadat awak, tanda usaha awak tu ada kesan. Kenapa? Dicemburui oleh syaitan dan dicemburui oleh hawa nafsu. Sebab tu dia lawan, dia fight. Maka ini punya cara yang kalau awak lawan, dia lebih tinggi lagi nanti. Nanti sampailah dia punya naik, turun jauh, naik lagi sikit, naik sampai dia dah boleh maintain. Dia boleh naik sikit lagi, sampai dia punya naik sekarang dia punya jatuh bangun dia dah peringkat atas pulanya. Dulu di bawah, ke bawah paras, sekarang dah boleh naik atas. Sampailah dekat atas, dah mula tenang, tak banyak jatuhnya. Sekali-sekali jatuh yang bawah. Tapi lekas dapat naik balik dan tenang balik, dah maintain nafsunya dah gini. Itu namanya nafsul mutmainnah. Dan apabila dalam peringkat ini, sekarang dia sudah bersedia untuk dinaikkan pada peringkat tinggi lagi. Pada ketika inilah dia akan diuji dengan berbagai-bagai ujian. Orang kalau dah mula nak ibadat pada Allah Ta'ala, dah mula kentang sembahyangnya, dah mula tekun datang kuliahnya, dah mula rajin khidmatnya, dah mula tinggalkan kegiatan yang bukan-bukannya, nanti diuji oleh Allah. Pasti datang ujian yang besar. Nafsu ibaratlah kalau dulu budak ambil sekolah belajar diploma sama budak ambil SPM, kan beza. Budak diploma punya ujian lagi besar lagi. Pasal apa? Dia lulus boleh naik degree. Budak SPM rendah lagi sikit. Sekarang dia sudah bersedia untuk diuji dengan ujian lebih tinggi. Kerana apa? Ada kedudukan tahap lebih tinggi lagi menanti. Ketika ini dia akan diuji oleh Allah. Dah okey-okey, isteri buat hal. Dah okey-okey, suami buat hal. Dah okey-okey, tiba-tiba anak sakit, kena kanser, na'udzubillah. Dah okey-okey, tahu-tahu maknya bising. Kau ni tak jaga mak, kau ni tak begini, kau ni tak begini. Dah okey-okey, bapaknya bilang, kau ni asyik kuliah sajalah, buang-buang masa, tak begini gitu. Kau ni taksub lah dengan ustaz kau. Aduh, dah mula ada macam-macam. Dah okey-okey, tiba-tiba bisnesnya bankrupt. Dah okey-okey, tahu-tahu bercerai. Dah okey-okey, tahu-tahu macam-macam lah ujiannya yang mendatang. Macam-macam ujian mendatang. Dia tekun, ya Allah, aku hamba-Mu, ya Allah, kau buat apa pun, ya Allah, aku mohon terus ibadat. Dia tekun, dia diatasi, dan dia dengan penuh reda, naiklah dia jadi nafsul radiyah. Susah nak sampai nafsu ini. Nafsu yang reda, Tuhan bikin apa semua, dadanya lapang saja. Dadanya lapang dan terima saja. Dan ketika ini dia lawan, diuji lagi teruk lagi payah lagi. Maka dia terus reda. Ketika ini Allah pula reda pada dia, namanya nafsul mardiyah. Nafsul mardiyah tinggi sekali ya. Di ketika ini dia kalau buat dosa, dia kalau buat benda-benda salah, orang kalau buat amal dengan nafsul amarah, kadang-kadang berdosa. Sebab kalau masih ada riak. Tapi orang sudah nafsul mardiyah, kalau kadang-kadang dia terbuat benda silap, tetapi benda itu memang silap, memang dosa, tapi makin mendekatkan dia pada Allah. Seorang jumpa sama Rasulullah, ya Rasulullah, bantu aku, ya Allah Rasulullah, aku masih melakukan dosa. Nabi bilang, kau diberi dosa, tapi kau dipelihara daripada yang lebih besar daripada dosa. Dia kata apa? Ujub. Ujub kan lebih besar lagi, lebih bahaya lagi. Sebab itu dicacatkan Allah Ta'ala sedikit. Ya. Bahkan kenapa? Allah sudah reda sama dia. Dia bikin apa, makin mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti kita akan bincang. Yang penghabisan paling tinggi ialah nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Tidaklah apa yang dia suka secara sukarela, kecuali itulah yang Allah Ta'ala suka. Tidaklah dia benci dan dia jijik, semuanya itulah yang Allah Ta'ala benci. Dan tidaklah apa yang Allah Ta'ala suka, itu pula menjadi seronok dia. Dan tidaklah apa yang Allah Ta'ala benci, itu yang menjadi tak sukanya dia. Ini sudah nafsu sempurna. Ini sudah nafsu pada wali-wali yang tinggi-tinggi. Sampailah pada nabi-nabi dan rasul-rasul sempurna, secocok belaka. Jadilah mereka tu maksum, tidak dosa. Kalau pada nabi-nabi. Dan kalau wali-wali, jadilah mereka tu mahfuz, terpelihara. Mereka tidak maksum, tapi mereka terpelihara. Ya. Tinggi
Kita nak bincang di sini tuan-tuan sekalian. Perlu meningkatkan nafsu-nafsu kita ini kepada yang lebih baik.